Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ke? Cikgu harap semua sihat dan semoga kita dapat jalani UTPR ini dengan baik, happy dan paling penting sekali, jangan stres-stres, okey? Baiklah, kita masih lagi dalam bab 2 iaitu topik pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar subtopik pertama iaitu kembangan. Jadi hari ni cikgu nak masuk ke subtopik kedua. Okay, boleh teka tak subtopik apa yang cikgu nak masuk untuk yang kedua ni? Okay. Dan sambil tu cuba teka ya. Jadi subtopik kedua yang kita akan belajar adalah pemfaktoran. Okay. Di bawah subtopik pemfaktoran hari ini kita akan belajar konsep faktor dan pemfaktoran. Standard pembelajaran untuk hari ini adalah menghubungkaitkan pendaraban ungkapan algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran dan seterusnya menyenaraikan faktor bagi hasil darab ungkapan algebra tersebut. Okay. Pemfaktoran ialah proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Pemfaktoran merupakan proses songsangan kepada kembangan. Okey. Jadi pemfaktoran ni adalah proses untuk kita kenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra dan kemudian faktor tu bila kita darabkan akan menghasilkan ungkapan yang diberi ataupun ungkapan asal. Okey. Pemfaktoran adalah proses songsangan kepada kembangan. Okey, sebagai contoh kat sini A darab A tambah B, bila kita lakukan proses kembangan, yang akan jadi A kuasa 2 tambah AB. Okay. Jadi, apabila kita lakukan proses pemfaktoran kepada A kuasa 2 tambah AB ni, kita akan dapat balik ungkapan asal, iaitu A darab A tambah B. Sebab itulah dinamakan proses songsangan kepada kembangan. Okay. Baiklah, kita tengok contoh pertama. 5P. 5P, kita kena cari faktor bagi 5P. Okay. Faktor bagi 5P adalah dua nombor yang apabila kita darabkan akan menghasilkan 5P. Dua nombor atau sebutan apabila kita darabkan kedua-dua nombor tersebut akan menghasilkan 5P. Jadi faktor bagi 5P adalah 1 darab 5P. 1 adalah faktor bagi 5P. 5P pun adalah faktor bagi 5P. Okay? Kemudian 5 darab P. 5 juga adalah faktor kepada 5P. P juga adalah faktor kepada 5P. Jadi faktor selain daripada yang definisi cikgu sebut tadi, faktor juga ialah nombor bulat atau sebutan yang membahagi tepat sebutan lain. Okay. Jadinya nombor 1, 5P, 5 dan P ni apabila dibahagikan dengan 5 akan membahagi tepat. Kan? Dia tak dapat jawapan perpuluhan lah, dia akan dapat jawapan tepat nombor bulat. Okay. Maka faktor bagi 5P ialah 1, 5P, 5 dan P. Okay. Kita tengok faktor sepunya pula. Faktor sepunya ialah faktor bagi sebutan algebra yang membahagi dengan tepat dua atau lebih sebutan yang lain. Ataupun dalam erti kata mudah, faktor sepunya adalah faktor yang sama bagi dua atau lebih sebutan atau ungkapan algebra. Okay, ini sama macam yang awak dah belajar waktu form 1. Cuma bezanya yang ni kita tengok ungkapan algebra. Faktor sepunya bagi ungkapan algebra. Kalau waktu form 1, faktor sepunya bagi nombor bulat. Okay. Baiklah, kita tengok contoh. Senaraikan semua faktor sepunya bagi 4P dan 2PQ. Jadi kita kena senaraikan dulu faktor bagi 4P dan 2PQ. Kita kena cari apa dua nombor yang bila kita darabkan akan menghasilkan nombor yang diberi, iaitu 4P dan 2PQ. Okay, so kita tengok satu-satu dulu, tengok 4P. Faktor bagi 4P adalah
1 darab 4P, 2 darab 2P, 4 darab P. Okey, ini adalah faktor bagi 4P. Kedua-dua nombor ni, 1 darab nombor dan sebutan ni apabila kita darabkan akan menghasilkan 4P. Okey, kemudian faktor bagi 2PQ pula, 1 darab 2PQ, 2 darab PQ, 2P darab Q, 2Q darab P. Jadi nombor dan sebutan ni apabila kita darabkan akan menghasilkan 2PQ. Maka ia adalah faktor bagi 2PQ. Jadi kita nak senaraikan semua faktor sepunya bagi 4P dan 2PQ ni, kita perlu cari faktor yang sama antara kesemua faktor yang ada ni kan. Okay. Jadi faktor yang sama adalah 1, 2, 2P dan P. Okay. Tengok dalam 4P pun ada faktor 1, 2, 2P dan P. Dalam 2PQ pun ada 1, 2, 2P dan P. Maka faktor sepunya bagi 4P dan 2PQ ialah 1, 2P dan 2P. Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok definisi faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar ataupun FSTB ialah faktor yang terbesar antara semua faktor sepunya. Kalau faktor sepunya tadi, faktor yang sama antara semua faktor. Kalau bagi faktor sepunya terbesar, FSTB pula ialah faktor yang terbesar antara semua faktor sepunya. Okey, jadi untuk tentukan FSTB ni, kita boleh guna pelbagai kaedah, tapi untuk kali ini cikgu akan ajar menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, baiklah tengok contoh. Tentukan faktor sepunya FSTB bagi 4P dan 2PQ. Okey, kita kena buat pembahagian. Kita akan buat pembahagian berulang. Jadi 4P dan 2PQ ni, pertama sekali cikgu akan permudahkan bagi nombor dulu. Cikgu akan permudahkan nombor bagi kedua-dua ungkapan algebra ini. So cikgu akan bahagi dengan nombor dulu. 4P dan 4 dan 2 ada dalam sifar 2. Jadi cikgu permudahkan dengan bahagi 2. Maka cikgu akan dapat P dan PQ. Nombor dah tak ada, jadi kita permudahkan pula sebutan algebranya. Okay, jadi kalau dekat sini ada P, kemudian yang dekat sini ada PQ. Jadi kita boleh permudahkan dengan membahagi P. Jadi kita bahagi P, akan dapat 1 dan Q. Okay, jadi FSTB bagi 4P dan 2PQ ialah kita kena bahagikan pembahagi dekat tepi ni, yang dekat luar ni. Okay, ini adalah FSTB, faktor sepunya terbesar. Kita darabkan pembahagi dekat luar ni. Okay, darabkan nombor yang ada dekat luar ni. Maka kita dapatlah FSTB bagi 4P dan 2PQ ialah 2P. Okay. Kita tengok contoh seterusnya. Tentukan faktor sepunya terbesar bagi 9C kuasa 2D dan 3D kuasa 2E. Okay, kita gunakan kaedah yang sama, iaitu pembahagian berulang. Okay, baiklah. So, cikgu nak mudahkan dulu nombor ni, nombor 9 dan nombor 3 ni. Dan cikgu tahu nombor 9 dan nombor 3 ni ada dalam sifar 3. Jadi cikgu akan bahagi dengan 3, maka cikgu akan dapat 3C kuasa 2D dan D kuasa 2E. 9 bahagi 3 akan dapat 3, 3 bahagi 3 dapat 1 kan. Okay. Kemudian ada lagi tak nombor yang boleh dipermudahkan? Dah tak ada kan. Okay. So cikgu permudahkan pula sebutan algebra. Okay. Sebutan algebra pertama ni ada C kuasa 2 dan D. Sebutan algebra kedua ada, boleh ubah D kuasa 2E. Jadi cikgu tahu di dua-dua sebutan ni ada D, maka cikgu akan bahagikan dengan
D. Cikgu akan permudahkan ungkapan ni dengan membahagi D. Maka cikgu akan dapat 3C kuasa 2 dan DE. Jadi ada lagi tak yang kita boleh permudahkan? Dah tak ada kan? Semua dah tak ada faktor sepunya. Jadi FSTP bagi 9C kuasa 2D dan 3D kuasa 2E ialah kita darabkan pembahagi ni dekat luar ni. Okey, 3 darab D maka dapatlah FSTB bagi 9C kuasa 2D dan 3D kuasa 2E ialah 3D. Okey. Baiklah cikgu, baiklah itu sahaja untuk subtopik pertama iaitu konsep faktor dan pemfaktoran. Cikgu harap semua faham. Dan kalau ada apa-apa masalah ataupun tak faham ataupun masih keliru, boleh tanya cikgu lah. Okay, so itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.